Teruskan mendengar Kim FM pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi buat semua pendengar Kim FM. Tak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda. Buat yang sedang memandu ketika ini, teruskan pemanduan anda dengan penuh berhemah. Dan yang dah pun tersekat dalam kesedaran lalu lintas, banyakkan bersabar. InsyaAllah waktu ini kita akan temankan anda untuk slot terakhir destinasi petang ini bersama dengan Ibrah, insyaAllah. Dan bersama dengan saya, tetamu tetap kita, insyaAllah bersama kita kurang lebih 45 minit ini bersama dengan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayati. Sihat Ustaz ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah. Dan sebabkan kesihatan itu juga ya, dapat tampil sekali lagi untuk rakan pendengar kita bersama Umrah pada minggu ini di hujung-hujung bulan Syawal ya. Dan bertepatan dengan itu juga kita nak cerita sedikit tentang perkara yang berlaku di bulan Syawal juga ya, yang untuk kita jadikan iktibar dan juga kita jadikan sebagai kisah yang dapat kita teladani insya-Allah dalam kita menjalani kehidupan, iaitu berkenaan dengan perang Hunain. Ya, Ustaz, saya dan mungkin sebagai permulaan pendahuluan ini, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar Kim FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah kerana kita berkesempatan lagi untuk berada dalam bulan Syawal dan dapat pula kita mendengar segmen Ibrah kita pada petang ini, insya-Allah. Kita sudah berbincang banyak perkara ya Tia di segmen Ibrah ini, sama ada kita mengambil ibrah daripada kepribadian seseorang ataupun daripada cerita-cerita besar seperti cerita-cerita peperangan. Banyak kali telah kita kupas dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal ini membabitkan peperangan. Setengah orang mungkin tanya kita, kenapa asyik duk bincang pasal peperangan padahal kita bukan berperang dengan sesiapa pun, negara kita pun merdeka. Sebenarnya sidang pendengar, mari kita fahami satu perkara, bahawasanya peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ia bukan sekadar kisah peperangan yang kita dalam gambaran kita membabitkan pertembungan, pertumpahan darah, ada yang kalah, ada yang menang. Ia bukan sekadar itu. Ini dibuktikan ya kalau kita membelik Al-Quran. Mari kita lihat sendiri ya bagaimana Allah melaporkan cerita-cerita peperangan ini. Sungguh ia berbeza dengan buku-buku cerita perang yang kita baca. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni dia pembuat manusia. Allah buat para sahabat terdahulu, Allah yang sama buat kita. Elemen-elemen yang ada dalam jasad manusia adalah sama ada dulu, kini dan selamanya. Maka bila Allah bercerita tentang peperangan di dalam Al-Quran, kita tak boleh kata cerita ini tak ada faedah untuk kita hari ini. Sebab itulah Allah bila bercerita, contoh ya, tentang peperangan yang kita mahu bincang pada petang ini, sempena bulan Syawal yang semakin berakhir ini, adalah cerita tentang perang Hunain yang berlaku di bulan Syawal, di awal-awal Syawal. Ketika kita membelik Al-Quran, mari kita belik, kita cari ya, di dalam Al-Quran ini, mana cerita, ayat, laporan mengenai perang Hunain. Kita jangan terkejut ya, sungguh ringkas Allah bercerita tentang perang Hunain, satu peperangan besar yang terakhir dalam hidup Nabi SAW sebelum peperangan Tabuk. Tetapi bila Allah bercerita, sidang pendengar boleh belik nanti surah At-Taubah ayat 25. Di situ Allah memulakan dengan suatu perkara yang membabitkan elemen dalam diri manusia yang bernama hati. Sebab itu segmen Ibrah ni kita bukan sekadar nak beri pengetahuan. Kita nak merawat hati kita. Dan bila kita sebut perang ni, P-E-R-A-N-G ni, ia adalah cerita tentang sisi hidup manusia ketika di waktu susah. Itu terjemahan dia. Itu persepsi yang perlu ada di fikiran kita bila baca perkataan perang. Sebab kalau kita baca perang dengan cara kita lihat peperangan yang ada pada hari ini, nanti tak boleh nak kita selesaikan masalah kita. Tapi apa kata kita terjemahkan perang ini sebagai sisi hidup yang mencabar. Contoh perang Badar, sisi hidup
yang mencabar di Badar. Sisi hidup penuh cabaran di Uhud. Maka di situ kita akan rasa bahawasanya apa yang pernah berlaku pada orang dahulu juga akan berlaku pada saya. Cumanya bagaimana orang-orang dulu yang hebat-hebat itu, bagaimana mereka meletakkan emosi mereka, hati mereka ketika diuji dengan kesusahan. Yang tu kita nak ambil itu. Kalau setakat tokoh yang kita kagumi hanya cerita-cerita indah saja, kita tak rasa cerita tu ada kaitan dengan kita yang penuh dengan kesusahan hari ini. Di sana susah, di sini susah, banyak cabaran dalam hidup pada hari ini. Jadi, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita mengenai Hunain adalah cerita yang Allah berikan pelajaran mengenai penyakit hati yang menimpa segelintir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit hati itu namanya ujub. Ujub ini artinya rasa bangga dengan kemampuan diri, rasanya kelebihan yang ada datang daripada kekuatan yang ada dalam diri. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya cerita Hunain ini sidang pendengar tidak pertama kali mendengarnya. Dan ada baiknya Yati saya pertegaskan satu perkara yang satu kata-kata hikmah yang saya dapat daripada Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Satu kitab tasawuf yang begitu baik ya untuk kita baca selain daripada Ihya Ulumuddin, yang juga satu kitab hebat dalam bidang-bidang tasawuf dan membentuk kerohanian ini. Dia sebut apa itu ujub, iaitulah riya. Ini kata-kata dia Jati. Dia ada dua, riya dan ujub. Riya adalah penyakit yang menyerang seseorang hamba ketika dia beramal di khalayak orang. Ada makhluk lain bersama dengannya. Riya akan menyerang seseorang hamba. Riya ni maknanya rasa amalannya ini mesti dilihat oleh orang. Orang mesti menghargai apa yang telah dia lakukan ibadah. Itu adalah riya. Penyakit yang akan menyerang seseorang hamba ketika dia beramal di khalayak awam, di khalayak orang. Tetapi ujub, dia boleh menyerang seseorang hamba ketika tidak ada makhluk pun melihat dirinya. Ini ujub tuan-tuan, sidang pendengar. Dia datang menyerang, rasa kagum, rasa bangga, dia rasa dirinya begitu hebat. Na'udzubillah. Cepat-cepat kata na'udzubillah bila terlintas bahawasanya ini bisikan daripada syaitan. Perkara ini dia kecil, tetapi bila tidak dikawal, dia akan menjadi suatu kanser yang akan merosakkan manusia, merosakkan hati. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis sahih Bukhari, sidang pendengar, kita kena ada pegangan ini. Kita kena pegang betul-betul pada prinsip yang Nabi kata ni. Ahlul iman, orang yang beriman, dosa tu meskipun dosa kecil, dosa yang membabitkan hati, lintasan hati, dia akan melihat dosa tu seperti gunung. Seperti dia berada di curung bukit, di curung gunung, dia duduk di situ, bila-bila masa sahaja gunung tu boleh menghempap dia. Ini orang-orang beriman, cara mereka melihat apa itu dosa kecil. Setengah orang, macam dikatakan hadis Nabi ini, ahli maksiat, bila dia melihat dosa-dosa kecil seperti terlintas di hati, rasa diri ni hebat dan sebagainya, dia tak rasa bersalah dengan perasaan tu, dan dia melihat dosa kecil ini, lintasan-lintasan hati ini hanyalah seperti lalat yang menghinggap di hidung, kemudian dia sapu macam tu je lah. Ini adalah paradigma kita kepada apa yang dikatakan dosa kecil. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ingat ya, dalam peperangan Hunain ini, hanya kecil sahaja perkataan yang terhambur keluar daripada mulut para sahabat, tetapi Allah memberikan pelajaran yang sangat besar. Baik, mari kita saksikan secara ringkas bagaimana peperangan ini bermula. Secara ringkas sidang pendengar, kita ambil pelajaran. Untuk makluman, peperangan Hunain ini berlaku hanya 2-3 minggu selepas Nabi membuka Mekah. Pada bulan Ramadan dalam tahun 8 Hijrah. Dan
pembukaan Makkah ini adalah suatu pencapaian terbesar Nabi SAW. Macam mana tak besar, sebab Makkah ni kampung halaman sendiri. Nabi berjaya memenangi semula tempat dia, kampung halaman dia. Siapa tak seronok dengan kemenangan ini, tanah air sendiri. Tetapi apa yang pelik, Nabi memenangi tanpa pertumpahan darah. Kebijaksanaan Nabi mengatur perancangan dan proses-proses program-program pencerahan. Ya. Dan satu perkara yang kita boleh belajarlah ketika Nabi berjaya memenangi Mekah ini, inilah juga spirit yang mesti ada pada kita ketika kita menyambut kemerdekaan. Nabi SAW memerdekakan Makkah sebenarnya. Nabi juga bapa kemerdekaan bagi Makkah. Nabi memerdekakan tanah air itu dengan apa asasnya? Asasnya adalah agama. Agama mesti dihormati oleh para penduduk di situ. Kalau agama tidak dihormati, Nabi sanggup untuk menimpa susah dan Nabi tidak mahu menerima kekuasaan. Sebagaimana Nabi pernah ditawarkan, ya, ketika di Mekah dulu, Nabi tak perlu nak ambil jalan susah. Para musyrikin Quraisy sudah bersedia dan bersepakat untuk menganugerahkan kekuasaan kepada Nabi, wanita-wanita, harta-harta yang hebat. Tetapi kalau agama langit tidak dihormati, Nabi menyatakan dia tidak akan terima sama sekali dan dia sanggup susah. Tapi sekarang, kenapa Nabi boleh kembali ke Mekah? Sebab Nabi kembali ke Mekah dengan suatu kehormatan kepada agama. That's why ini perkara penting, ya, bila kita menyambut kemerdekaan. Soal masa depan agama mesti berada di nombor satu. Perkara yang paling penting bila kita bincang tentang Hunain, sidang pendengar, yang kita nak belajar adalah dia ada beberapa pelajaran. Ini yang pertama, dia ada dua. Yang pertama, sidang pendengar, Nabi bila menang di Mekah, Nabi sangat berhati-hati dengan kemenangan. Nabi tidak cepat terjerumus ke dalam zon selesa. Oh, seronoknya kemenangan ini, maka diambilnya masa-masa tertentu untuk bersantai, berselesa. Tidak ada istilah berpesta, ya, dalam sirah Nabi SAW. Nabi tidak terperangkap dengan comfort zone dengan kemenangan ini. Buktinya apa? Bila Nabi menang saja di Mekah, ya, saya tak nak cerita tentang pembukaan Mekah ni, tuan-tuan. Bila Nabi menang, Nabi terus menghantar jabatan perisikan dia tu, dia punya mata-mata dia tu, untuk keluar daripada Mekah, memerhatikan apa respon masyarakat sekeliling dengan kemenangan Nabi di Mekah. Sebab Nabi punya bacaan, mesti ada orang yang tak senang dengan kemenangan Nabi ke atas Mekah. Sebab Mekah ni, kita tahu, Mekah ni apa? Mekah ni bandar, Mekah ini adalah pusat strategik, Mekah ni pusat ekonomi, Mekah ini adalah, boleh kita katakan, segala-galanya bagi orang Arab. Bila Nabi menang, bila Islam menang, ini adalah bermakna Nabi memenangi pusat kuasa paling strategik. Bila Nabi menang di situ, Nabi tak mustahil akan melebarkan kekuasaannya. Yang inilah ada suku Sakat Bani yang bimbang dengan kebangkitan Nabi nanti, seperti suku Hawazin. Ini dalam sirah kata namanya suku Hawazin, suku Saqif. Mereka mula merencana untuk merancang, untuk menggulingkan Nabi, untuk merampas balik kemenangan Nabi SAW di Mekah. Sebab bila Nabi menang di Mekah, bimbang dia akan melebarkan kekuasaan itu dan ada orang tak senang. Situasi ni, tuan-tuan, sama seperti kita lihat di Mesir. Bila saya tertarik dengan pandangan seorang sarjana namanya Prof. Tariq Ramadan. Dia memberitahu bila satu gerakan Islam yang bernama Ikhwanul Muslimun menang, ya, pada tahun lepas, pilihan raya umum di Mesir. Bila dia menang itu, seluruh umat Islam menyambut kemenangan ini. Mesir tak pernah merasai nikmat demokrasi, apatah lagi nikmat gerakan Ikhwanul Muslimun berada di kekuasaan. Tapi Prof. Tariq Ramadan telah mengingatkan, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan kemenangan ini, bimbang terlalu ramai musuh yang tak senang dengan kemenangan di Mesir ini. Contoh negara Israel. Dan tentera-tentera di Mesir itu pun ramai yang direkrut, ramai sebenarnya mendapat didikan dalam bentuk militeri di Tel Aviv.
Jadi dia mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kemenangan. Sebab itu Nabi SAW berhati-hati. Nabi hantar perisikan dan perisikan ini mengesahkan memang ada gerakan konspirasi untuk menggulingkan Nabi di Mekah. Nabi terus buat perancangan. 10,000 para sahabat telah keluar menuju ke medan Hunain untuk berdepan dengan Samsing Hawazin. Itulah dalam bahasa kita. Gangster ni. 10,000 ni adalah jumlah yang membuka Mekah. Ya. 10,000 yang sama, para sahabat, dikerahkan oleh Nabi. Termasuk di situ. Ini isu penting saya nak highlightkan. 10,000 ni adalah para sahabat yang sudah ditarbiah di Madinah. Tetapi ada 2,000 yang baru sahaja masuk Islam daripada Mekah yang turut serta bersama dengan Nabi SAW. 2,000 ni angka yang sedikit berbanding dengan 10,000, pendek kata semuanya 12,000 lebih. Ini jumlah yang sangat ramai. Tak pernah Nabi pimpin jumlah sebesar ini. Dan mereka menuju ke Hunain. Tuan-tuan, inilah babak yang saya nak tunjukkan. Babak yang mungkin kita nampak kecil, tetapi besar pada pandangan Tuhan. Orang-orang yang merekodkan cerita sejarah, mungkin perkara ni susah mereka nak jumpa bila mereka mahu meriwayatkan suatu cerita. Sebab ini soal hati, soal perasaan, soal apa yang terlintas di hati yang muncul di bibir dan mulut. Contoh, ketika para sahabat berjalan nak menuju ke Hunain. Mereka berhenti seketika di satu tempat nak berehat. Di bawah pokok yang rendang, mereka berehat. Ada seorang sahabat Nabi yang Nabi terdengar mereka menuturkan perkataan ini. La ghaliba alaina al-yawm. Hari ini dengan jumlah yang ramai kita ni, kita takkan kalah. Kita pernah 300 orang, kita menang. Kita pernah 1,000 orang, kita menang. Kita pernah 3,000 orang, kita menang. Takkan 12,000 kita nak kalah pada mereka. Tidak sama sekali. Siapa yang pimpin peperangan ini? Kamu tengok sendirilah, Khalid Al-Walid. Tak pernah kalah dalam peperangan. Statement-statement seperti ini dilihat oleh Nabi sebagai suatu perkara yang serius. Nabi kata, la taqul kada. Nabi terus marah. Ini Nabi terdengar tau. Maknanya perkara ini sudah tersebar. Yang sempat Nabi dengar adalah perkataan sahabat itu. Nabi terus melarang perkara ini. Nabi SAW, dia seorang pemimpin yang bukan setakat sensitif dengan semangat kerja berpasukan. Okey, apa yang penting? Kerjasama. Dia bukan setakat tu. Seorang pemimpin yang sebenar di tempat kerja, pemimpin di rumah tangga, dia kena sensitif juga, bukan semangat, bukan kerjasama je. Dia mesti sensitif juga dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati inilah yang akan meruntuhkan organisasi secara bom jangka, secara senyap. Yang akan menghapuskan kerjasama tanpa kita sedar. Ini perkara kita kena cegah daripada awal. Sebab itu Nabi terus melarang. Dan kita faham ya, segelintir 2,000 orang yang daripada Mekah ni, yang tak pernah dapat tarbiah Nabi di Madinah ni, mereka pergi berperanglah. Tetapi belum tentu jasad mereka bersama Nabi, hati mereka juga bersama Nabi. Sebab mereka baru lagi. Maka kadang-kadang mereka berperang mungkin kerana mereka semangat nak mempertahankan negara mereka. Tapi tidak ada di situ lillahi ta'ala. Itu yang menjadi perhatian Nabi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang pendengar, penyakit hati ni, dia bersarang di hati ni kecil mula-mula. Tetapi apabila kita tak kawal, dia akan terhambur di mulut. Ya? Kemudian bila dah terhambur di mulut, dia mula jadi cakap-cakap yang akan mempengaruhi orang lain. Dan hati-hati. Dalam peristiwa Hunain, Allah telah menegur perbuatan ini dengan suatu musibah yang begitu menguji para sahabat. Allah takdirkan. Ya, dalam peperangan Hunain ini berlakulah suatu ambush di mana ini adalah peperangan yang Nabi SAW telah diambush secara mengejut. Dan ia adalah suatu takdir yang para sahabat, termasuk Khalid Al-Walid yang begitu hebat di medan peperangan pun. Bila saya baca cerita Khalid ni, Yati, buku tebal ya, ditulis oleh seorang general, bekas general perang. Dia kaji Khalid
strategi Khalid, dari sudut military sciences dia pun, ternyata yang manusia yang bernama Khalid ini pun, dia pernah tercedera. Dia pernah tersilap langkah. Di Uhud dulu, kita bincang minggu lepas, perancang utama yang menyebabkan kekalahan sekejap para sahabat Khalid lah. Tapi dalam Hunain, hebat-hebat dia pun dia tak dapat nak baca ambush yang dilakukan oleh Samsing Hawazin tadi. Dan akhirnya, saya gambarkan ya bagaimana 20,000 menurut rekod musuh pada waktu itu 20,000, sangat ramai berbanding para sahabat 12,000. Tetapi 12,000 ini pun satu jumlah yang cukup ramai menyebabkan para sahabat rasa selesa. Musuh pada waktu itu dipimpin oleh Malik bin Auf. Malik bin Auf ni namanya popular di TV, di masa itulah, di media-media. Orang Arab mesti kenal lah siapa Malik bin Auf. Umurnya baru 31 tahun. Ketika memimpin peperangan untuk menentang Nabi SAW. Muda lagi. Dia berpidato, kamu semua jangan risau. Muhammad ini dia berperang, dia asyik menang, tak kalah-kalah sebab dia menang pada orang yang tak pernah ada pengalaman berperang. Kita ni orang yang ada pengalaman berperang. Jadi tak ada sebab dia boleh menang ke atas kita. Oh, kata-kata semangatnya. Itu cara public speaking Malik bin Auf. Sampai dia kata, wahai tenteraku, bawa semua harta-harta kamu daripada rumah kamu, isteri kamu pun bawa sama, anak-anak kamu pun bawa sama. Sebab nak bagi tahu kita takkan kalah. Sebab kalau kalah, apa akan jadi pada isteri dan anak-anak nanti? Itu cara dia nak bakar semangat tentera. Tak ada choice, tak ada pilihan. Kecuali kena menang. Kalau kalah, tengok anak-anak kamu nanti. Diorang ada dalam medan peperangan ni. Apa orang Islam akan buat? Dan bijaknya Malik, dia mengatur orang-orang dia ketika malam. Berada di balik-balik bukit, di balik-balik lembah di Hunain. Mereka menguasai medan terlebih dahulu. Yang ni puncanya ni. Banyak peperangan, Nabi kuasai medan dulu. Tapi dalam Hunain, musuh menguasai medan lebih dahulu. Dan bila para sahabat bergerak dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan untuk menang, Khalid pula pimpin, tiba-tiba kena ambush. Tuan-tuan, inilah satu-satunya peperangan dalam hidup Nabi SAW yang berlaku secara bentuk ambush. Bukan bertembung one by one. Satu pasukan dengan satu pasukan bertembung. Tidak. Dia berlaku secara ambush. Dan bila ambush, inilah episod yang tidak dapat saya gambarkan. Di mana para sahabat digambarkan di dalam Al-Quran sendiri, walaitum mudbirin. Mereka telah berlari bertempiaran kerana terkejut dengan anak panah. Hujan anak panah yang bukan 10, 20, tapi ratusan anak panah. Serentak dilancarkan dari arah lembah-lembah yang tak dapat dikenal pasti siapa yang membaling panah-panah ini. Kemudian ambush pun berlaku. Apa yang saya nak sebutkan di sini? Bagaimana Nabi SAW bila berlaku ambush seperti ini. Ketika para sahabat yang tadinya bangga dengan kuantiti yang ramai, tapi sekarang semuanya lari habis lintang pukang. Ketika inilah Nabi terus tetap di atas kudanya, katanya bukan kuda tapi keldai. Nabi terus tidak bergerak, dan bersama dengan Nabi SAW adalah bapa saudaranya Al-Abbas yang mempunyai suara yang sangat kuat, tak perlu PA system. Dia boleh menjerit dan Nabi suruh dia menjerit. Beritahu di sini Muhammad, maafkan saya, suruh dia menjerit, wahai hamba Allah, wahai mereka yang pernah berbai'ah di pohon Ridwan, kembalilah. Dia mengingatkan para sahabat supaya jangan lari daripada medan peperangan ini. Ada juga bersama dengan Nabi yang tak lari, Abu Sufyan. Tuan-tuan ingat tak Abu Sufyan ni siapa? Inilah dia perancang di Uhud, perancang di Khandaq, perancang di banyak peperangan yang nak memerangi Nabi, tapi sekarang dia mempertahankan Nabi SAW. Kerana Nabi ni bijak, bila nak tawan Mekah je dia kata, tengok Nabi ambil hati Abu Sufyan. Sampai kesan dia tu sekarang. Siapa nak keamanan, masuk ke Masjidil Haram. Siapa nak keamanan, masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan rasa dihargai. Yang tu dia mempertahankan Nabi. Di sebalik Nabi ni pun ada hubungan keturunan dengan dia. Saya nak sebut terakhir ya, bagaimana statement kenyataan yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ini disebut oleh Fiqh Sirah ya, Dr. Almarhum Said Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan,
kita saksikan ya bagaimana rakaman Ibnu Katsir tentang keberanian Nabi. Nabi dia bukan pemimpin yang lari dulu sebelum tentera dia lari bila something happen. Tidak. Nabi bertahan dan Nabi menterbalikkan keadaan. Ini berlaku di Uhud, ini juga berlaku di Hunain. Nabi menterbalikkan keadaan. Jangan kata Hunain kalah ya. Perang Hunain Nabi tak kalah. Nabi menang sebenarnya. Menang pula ghanimah dia besar. Tetapi sebelum Nabi menang, Allah menguji, Allah menegur sikap para sahabat yang segelintir ini supaya jangan ada penyakit rasa kagum dengan jumlah yang ramai dan prestasi yang tak pernah kalah peperangan. Al-Imam Ibn Katsir kata, ketika para sahabat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berseorangan di tengah-tengah gelanggang musuh. Ketika pertarungan begitu sengit. Bagi saya, kata Ibnu Katsir, ini antara episod Nabi paling berani yang pernah dia saksikan, yang pernah dia rakamkan. Nabi ketika itu terpencil daripada sahabat-sahabatnya. Nabi menunggang seekor bagal. Bagal ni bukan kuda. Kalau kuda cepat je kan Nabi boleh bergerak. Yeah. Tapi bagal dia tak dapat bergerak dengan cepat. Nabi terus memacu bagalnya itu, larikan diri ke? Tidak. Nabi pacu dia punya bagal yang tak dapat lari laju tu, memacu ke mana? Ke depan musuh. Nabi pacu bagal itu ke depan musuh, menggempur musuh dan dia melaungkan namanya, Ana Muhammad bin Abdullah, Ana Ibnu Abdul Muttalib, Ana Nabiyullah. Ini Nabi punya keberanian yang dirakamkan di dalam fiqh sirah, yang dirakamkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sidang pendengar, saya kira kita perlu mengambil berat tentang kesan daripada kita tidak kawal perkara yang bersangkut paut dengan lintasan-lintasan hati. Kerana kita tak ada Nabi pada saat ini. Pemimpin di tempat kita bekerja pun belum tentu ada pakej seperti Nabi. Di mana kesilapan berlaku tapi Nabi menyelamatkan keadaan. Kita kalau dah berlaku kesilapan, belum tentu ada pemimpin boleh menterbalikkan keadaan daripada kekalahan kepada kemenangan. Wallahu a'lam. Kita raikan dululah kita punya para pendengar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan pada petang ini. Ini kata pesanan berharga daripada medan perang Hunain itu. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar ya di bulan Syawal ini. Dan bagi anda rakan pendengar Kim FM, boleh anda terus berhubung dengan kami untuk tanyakan soalan di talian kita di 0362051500. Masih nak alas menanti panggilan anda di hujung sana. Dan tidak ketinggalan menerusi Facebook ikim.fm, SMS, tekan ikim, jalankan persoalan anda dan hantar ke 39111. Di Twitter Radio IKIM FM juga anda boleh hantarkan soalan anda seringkasnya, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita kongsikan pada petang ini, insyaAllah Ustaz ya. InsyaAllah. Dan rakan-rakan kita juga boleh hubungi kami di talian sekarang di 0362051500. Dan Ustaz, saya tertarik bila Ustaz kata tadi tentang perang Hunain ini mendidik bagaimana kita perlu menjaga hati. Ya, bila cakap ada lintasan-lintasan hati. Dan perkara ini sebenarnya perkara yang selalu berlaku antara kita sedar dengan tak sedar, Ustaz ya. Lintasan hati, penyakit-penyakit hati ini. Jadi macam mana cara terbaik sebenarnya seawalnya kita nak membendung perkara ini daripada berlaku, Ustaz? Kita kena banyak tahu tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap kehidupan yang kita lakukan. Sebab doa ini akan memelihara kita daripada terlintas lintasan-lintasan yang sebenarnya bisikan syaitan. Daripada sekecil-kecil bismillah, daripada sekecil-kecil a'udzubillah. Bukan setakat nak baca Quran a'udzubillah, tapi juga ketika kita rasa Facebook ini boleh melalaikan kita, maka bacalah a'udzubillah. Sebab setengah orang dia suka kalau apa yang dia tulis itu ramai orang like. Ini contoh. Contoh kan. Post saja ada berapa ramai yang like ya. Suka sangat orang like. Tapi saya tak kata ujub, tapi boleh menghampiri kepada ujub. Na'udzubillah. Maka sentiasalah memulakan sesuatu dengan doa daripada, sebab serangan, bisikan, peperangan dengan syaitan ini dia boleh serang daripada mana-mana arah, daripada masa macam mana sekalipun. Tetapi Nabi SAW telah bantu kita dengan doa-doa, menaiki kenderaan, melihat cermin. Dan bagi saya, sentiasa bibir ini ringan dengan kalimah Allah. Dan dengan cara seperti itu, dia akan membantu hati kita daripada lintasan. Terlintas tak apa. Asalkan kita sedar, lintasan tu datang.
Masalahnya kalau lintasan tu datang, kita tak sedar Kita dan dah biasa dah lintasan tu datang, tidak dikawal, tidak dicegah, maka mula meniti di bibir. Meniti di bibir ni maknanya mula mengungkapkan tentang kelemahan orang. Itu namanya ribah. Ataupun mula bercakap tentang ini semua adalah usaha gigih saya. Di situ tidak ada dengan izin Allah. Itu contoh. Jadi ini perkara yang akan menyebabkan kemusnahan pada kita bila tidak dicegah daripada awal. Bila dah terhambur di mulut, maka orang lain juga akan mendapat saham daripada apa yang kita berikan. Ya, daripada mulut santan binasa Ustaz. Dan waktu ini kita nak layankan rakan kita di talian daripada Pulau Pinang, Encik Abdul Manan di talian waktu ini. Silakan Encik Abdul Manan. Nak tanya sikit Ustaz lah. Sebenarnya saya cukup minat lagi program ni. Jadi dalam tu kita banyak menggunakan fikir kita untuk selesai banyak masalah. Jadi saya memang pendapat daripada saya tengok tiga-tiga peperangan ni, ialah pertama orang sahabat Nabi SAW sikit, yang kedua pertolongan Allah. Jadi apa yang saya nak rumuskan ialah, kalau kita mempunyai strategi walaupun apa yang ada tapi pertolongan Allah kalau tak datang, maka pasti pertolongan. Jadi apa yang saya nak minta ialah bagaimanakah kita dapat pertolongan daripada Allah supaya kita punya strategi kita ni akan dapat saya akan dapat berjaya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, strategi ke ini yang dikatakan sebagai tawakal tu Ustaz? Tawakal ada dua perkara. Pertama, ikhtiar sehabis baik. Maksudnya rancang strategi sehabis baik. Kemudian tawakal yang kedua, nak sampai kepada bantuan Allah. Dalam arti kata tawakal adalah doa kepada Allah. Orang yang berdoa sahaja tapi tidak ada usaha yang bersungguh. Ada orang berusaha tapi bagaikan melepaskan batuk di tangga. Buat kerja ala kadar tapi tidak ada kesungguhan. Dia tak akan mendapat bantuan Allah. Makna berusaha di sini, berusaha dalam arti kata benar-benar meraihkan elemen-elemen yang disebut hari ini bukan sekadar halal haram, tetapi elemen-elemen sunnatullah. Elemen-elemen saintifik di situ. Contoh kalau nak bekerja secara berkesan ni macam mana? So, kita kena baca buku-buku bagaimana bekerja yang berkesan di tempat kerja. Kemudian, barulah kita jangan meninggalkan doa. Doa saja tanpa kerja, tak jadi. Kerja saja tanpa doa, tak jadi. Kita lihat dalam situasi Hunain. Saya tak sebut tadi. Nabi SAW telah berlaku kekalahan pada peringkat awal. Nabi tidak berputus asa. Nabi 12,000 sebenarnya tidak memberikan kemenangan. Yang memberikan kemenangan 200 orang sahaja yang mempertahankan Nabi SAW bila mereka nampak Nabi berseorangan di Hunain. Waktu itulah Allah beri bantuan. Ketika Nabi, saya ceritakan tadi, Nabi berseorangan, Nabi bertahan, Nabi naik baghalnya, menggempur musuh dengan menyebut namanya dan Rasulullah. Ketika itu para sahabat terus melihat Nabi begitu berani, mereka pun terinspirasi, kesemuanya kembali menemui Nabi, sehingga jumlah para sahabat yang mempertahankan Nabi daripada 10 orang menjadi 200 orang. Dan ketika inilah Nabi berdoa, Allahumma a'mi absarahum. Nabi ambil pasir daripada bumi, Nabi baling, syahatil wujuh, Nabi berdoa, Allah butakan mata mereka. Saat itulah Malik bin Auf dan pasukannya telah kucak-kacir. Ini menunjukkan bantuan Allah datang. Begitu. Masya Allah, betapa kuatnya doa sebagai perisai. Doa sebagai tempat kita bersandar. Itu dia. Dan waktu ini kita layankan lagi rakan-rakan pendengar kita di talian di 0362051500. Berbicara berkenaan dengan perang Hunain ini Ustaz, rakan kita di Facebook juga daripada Ustaz Harun kata kesungguhan Ustaz dalam menyampaikan tazkirah menyebabkan beliau seolah-olah berada di sana. Subhanallah, begitu bijaksana percaturan dan juga strategi Rasulullah dalam menentang musuh. Jadi adakah ini strategi yang digunakan, ya, maknanya mempertahankan dan terus ke hadapan sebenarnya Ustaz yang digunakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang berlaku di Hunain adalah sesuatu yang di luar daripada plan A Nabi SAW. Tetapi bila kesemua pelan-pelan atau kita boleh kata taktik-taktik ini sudah tidak lagi berguna, tinggal sahaja satu lagi
taktik yang paling berkesan, iaitu keberanian. Keberanian itu sendiri adalah satu taktik. Doa itu sendiri adalah satu taktik. Bila dua benda ini ada pada Nabi SAW, maka Nabi mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan keberanian ini, Nabi dengan berseorangan diri, dan keberanian ini dapat disaksikan oleh para sahabat yang lain-lainnya yang bersama dengan Nabi, yang stay dengan Nabi ketika para sahabat lari lintang pukang. Itu adalah nama-nama besar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Umar sendiri pun tak percaya ketika dia punya perisikan kata jumlah musuh 20,000. Hang ni menipu. Umar macam tak percaya. Tetapi bila dia lihat apa yang berlaku, maka ternyata jumlah yang besar di pihak musuh ini berjaya untuk melakukan ambush kepada para sahabat. Tetapi itu tidak memberikan mudarat. Asalkan kita berpegang kepada wa in tasbiru, bersabar, jangan undur, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, berdoa pada Allah, maka ketika itu manusia yang tadinya takut kembali mendekati Nabi, bersama dengan Nabi, mempertahankan Nabi. Dan bila Khalid Al-Walid sendiri yang sebenarnya tercedera dan lari sekejap kerana kecederaan yang dialaminya. Saya baca cerita Khalid ni, dia lari sekejap sebab cedera. Dah cedera, takkan dia nak mendedahkan diri. Dia dah tahu ini adalah suatu kesilapan, telah berlaku ambush. Bila dia tengok Nabi SAW, dia telah kembali, dan di situlah 200 orang telah menukar kekalahan menjadi kemenangan. Masya Allah, subhanallah. Hebatnya Ustaz ya. Ini seperti mana yang Allah telah firmankan juga, kata berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Dengan izin Allah. Itu juga gunakan senjata doa oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan rakan kita di Facebook daripada Farizal Zain, mungkin juga sebagai penutup juga Ustaz, dia minta Ustaz sambung cerita bagi habis Ustaz, dia kata. Dan mungkin juga sebagai sedikit kesimpulan untuk tajuk berkenaan dengan Perang Hunain ni Ustaz. Saya kira cerita Perang Hunain ini sudah pun tamat, Yati. Sebenarnya kalau kita nak detail, kita kena baca. Betul. Kerana ia tidak berkesudahan dengan kemenangan. Di sana ada isu besar yang diperhatikan dalam kitab-kitab hadis. Contohnya isu pembahagian harta rampasan yang begitu besar, sebab Hawazin ni dia bawa seluruh harta, dia bawa wanita-wanitanya semua ni jadi hamba lah, jadi harta rampasan lah. Ada isu besar yang sidang pendengar kena baca sendiri. Kena baca. Iaitu satu isu kenapa Nabi membahagikan harta-harta rampasan perang ini kepada Ahlu Makkah daripada tentera Nabi SAW. Mereka yang baru memeluk Islam. Dan Ansar tidak mendapat apa-apa. Itu suatu perkara yang sangat unik, dan saya tidak ada masa untuk menghuraikan keunikan ini. Mungkin pada masa akan datang kita akan selit sikit. Di mana Nabi SAW menegur para sahabat Ansar, anda berjuang kerana ghanimah ke? Anda berjuang kerana saya? Jika anda berjuang kerana Allah dan untuk mempertahankan Islam bersama dengan saya, maka saya akan bersama kalian pulang ke Madinah ketika Mekah tidak mendapat saya, tetapi mereka mendapat harta rampasan perang. Ada terlalu banyak perkara yang boleh kita ambil daripada kepemimpinan Nabi SAW yang dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai kesimpulan, Yati, sebagai kesimpulan, saya tegaskan balik, jangan kita meremehkan lintasan-lintasan hati. Sentiasa sedar dengan bisikan dan lintasan ini. Kerana bila kita tidak sedar, dia akan membawa kepada ia mula meniti di bibir kita, dan bila mula meniti di bibir, ada orang yang akan menjadi pendengar, dan benda ini akan jadi satu penyakit yang merebak. Tetapi bila kita sedar, cepat-cepat istighfar dan sentiasa mulakan sesuatu kerja buat kita dengan doa, dengan kalimah-kalimah Allah yang mulia. InsyaAllah kita akan selamat daripada lintasan dan penyakit hati seperti ini, insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada lintasan-lintasan tersebut. Kalau tak terlindung pun Allah kurniakan hidayah, Ustaz, untuk kita detect awal lintasan-lintasan tersebut berada di dalam diri kita, dalam tubuh badan kita yang paling utama, iaitu hati kita. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak pada yang bagi Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini, petang ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersambung lagi, ataupun kita akan cerita lagi mengenai ibrah, untuk kita sama-sama ambilkan pengajaran dan juga iktibarnya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.